Assalamualaikum and a very good morning untuk semua pelajar tingkatan 1. Cikgu rasa ini adalah kita punya pertemuan yang kedua. Sama juga kita bincangkan benda yang sama juga. Tata cara sebenarnya untuk menjawab topikal, and at the same time kita akan macam indirectly lah revise balik dua chapter yang akan cikgu uji nanti hari Khamis. Okay. So kalau semua dah sedia dengan dengan buku nota semua, kita boleh mula ya. Okay. Boleh nampak tak cikgu punya slide ni? Ada gambar slide, ada gambar kalkulator, ada muka cikgu, betul? Okay, Alhamdulillah. Alright. Okay ya. Okay, untuk agenda hari ni, ada dua lah agenda sebenarnya. Agenda pertama adalah cikgu akan macam buat secara very go through sajalah, pantas-pantas je apa yang penting untuk chapter 7 dan chapter 8, and then I'm going to explain about the rules and regulation untuk you menjawab topical test nanti. Okay, so mari kita mulakan. So chapter 7, siapa tahu chapter 7 chapter apa? Boleh tak seorang cakap? Cikgu tak nak kamu tulis komen. Boleh tak seorang cakap ke siapa-siapa cakap chapter 7 chapter apa? Chapter 7 Linear inequalities. Okay, terima kasih Hanif. Thank you. So, chapter 7 adalah linear inequalities. Kalau kamu nak master chapter ni, kamu kena master chapter sebelum, iaitu linear equation. Sebab kebanyakan konsep ataupun jalan kira, dia banyak ambil daripada linear equation. Cuma ditukar saja equation tu kepada inequalities ataupun ketidaksamaan, ketaksamaan. Okay, cikgu hanya akan fokus, bukan semua apa yang cikgu cakap hari ni, apa yang cikgu cakap sekarang ni adalah itulah kamu kena fokus untuk topik test nanti, okay? So, benda pertama yang kamu kena tahu adalah basic inequalities tak banyak, ada 4 saja. Less than macam mana? Macam ni kan. Lepas tu more than macam ni. And then kamu ada less than or equal to. And kamu ada more than or equal to. So, setiap daripada ketaksamaan ni kena tahulah apakah maksud di sebaliknya. Dan bukan sekadar less than, more than, less than or equal ataupun more than or equal. Kamu kena tahu juga macam nak cakap, ayat apa yang mewakili untuk setiap ketaksamaan tu. So, cikgu dah buat kat sini pun kau boleh ambil dalam buku teks juga. Kalau macam simbol yang more than or equal tu dalam ayat apa? At least. Boleh jadi juga not less than. Boleh jadi juga minimum. Dan kalau untuk simbol yang less than or equal tu, dia boleh jadi ayat dia at most. Boleh jadi not more than. Dan boleh jadi juga maximum. Okay, so benda ni tengok balik lah. Okay, boleh ya? Kemudian kita akan fokus juga kepada macam mana kita nak selesaikan ketaksamaan ini. Ini pun soalan cikgu ambil daripada buku teks je. Cikgu ambil random sahaja. Okay, so kalau soalan suruh solve, kita ada banyak cara nak solve, betul tak? Betul So kalau untuk macam ni, 3x tambah 7 kurang daripada 19. Apakah langkah yang pertama? Siapa-siapa tolong bagi tahu jap, apakah langkah yang pertama? Cikgu Afendi dah ajar. Cikgu Tirah dah ajar. Cikgu pun dah ajar. Tak ada orang jawab. Tak apa. Biar cikgu je yang cakap lah. Okay. Benda pertama yang kamu kena buat adalah kamu kena hilangkan 7. Betul tak? Sebab goal kita adalah kita nak cari apakah nilai X tu. So, kita kenalah hilangkan 7 ni. So, benda yang cikgu ajar dekat kelas cikgu adalah kita tambahkan lawan kepada 7 ni kepada dua-dua side. So, kalau positif 7, lawan dia adalah negatif 7. Tambah dekat sini 1, dekat sini pun kena tambah lah. Macam tu. Okay, so bila kamu selesaikan, kamu akan dapat sini 7 tolak 7 dah hilangkan. Kamu akan dapat sini 3x kurang daripada 12. Macam tu kan. Dan kemudian kalau kamu nak cari pula x, kamu kena bahagilah sebab ni 3 darab x darab. So lawan untuk darab adalah bahagi. So kamu bahagi 3 dekat kedua-dua belah side macam ni. Macam tu kan. So kamu akan dapatlah jawapan ni berapa? Tekan kalkulator. 12 bahagi, silap, 12 bahagi dengan 3. Dapatlah jawapan dia.
Dapatlah jawapan dia 4. So, cara nak tulis adalah X kurang daripada 4. Macam tu je lah. Okay, tapi soalan takkan berhenti setakat itu. Kebiasaan lah. Cikgu taklah bagi tahu soalan apa yang keluar kan. Tapi, kalau soalan bagi tahu X is integer ataupun positive integer. Macam tu. Lepas tu soalan suruh list all the possible values of X. Ini bentuk soalan dia. Soalan bagi tahu X adalah integer. Integer ni apa? Integer ni adalah whole number. Positive whole number. So, kalau positive whole number, kalau kamu ada number line dekat situ kan, kamu ada kosong kat sini. Belah sini adalah negative number dan belah sini adalah positive number. So, kalau soalan bagi tahu X adalah positive integer, so apakah dia punya possible value? Kita tulis sebagai X sama juga dengan 1, 2, 3. 4 ni termasuk tak? 4 ni termasuk tak? Kan ni jawapan dia kan? X kurang 4 kan? So, 4 tu termasuk tak dalam jawapan? Boleh jawab. Jangan segan-segan. Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Sebab kurang daripada 4. Sebab kurang daripada 4. Dia tak ada simbol equal dekat bawah tu. So, kalau kamu ada simbol macam ni, barulah kamu includekan 4. Tapi since soalan dah macam tu, so inilah jawapan dia. Macam tu saja. Faham? Boleh? Boleh, cikgu. Alright. Boleh. Bagus. Bagus, Akid. Okay. Seterusnya, kita nak selesaikan simultaneous linear inequalities. Kalau macam chapter 6, kita ada buat simultaneous linear equation. Tapi untuk ini simultaneous linear inequalities. Benda yang sama juga, tak adalah sama sangat, tapi ia lebih simple. Tengok soalan A. Kamu ada X tambah 2 lebih besar daripada 4 dan 4X lagi besar daripada 20. So, step yang pertama adalah kamu selesaikan kedua-dua ketaksamaan ni asing-asing lah. Maknanya kamu selesaikan ini dulu. And then baru kamu selesaikan ini dulu. And last kali baru kita represent kedua-dua jawapan tu dalam number line. So, bila kita selesaikan yang pertama ni, kita akan dapat X lagi besar daripada 2 lah. Sebab 4 tu adalah 2 kan. Dan lagi satu ni, kita akan dapat X lagi besar daripada 5. Okay. So, once kamu dah siap kedua-dua ketaksamaan ni, kamu buat number line. Buat number line. And then kamu list outkan nombor kat sini. Kamu ada nombor 2 dekat sini. Kamu ada nombor 5 dekat sini. Okay. Kemudian, tengok kepada dia punya inequalities. Kalau dia more than ataupun more than or equal, kamu menghala ke sebelah kanan. Dan kalau dia less than ataupun less than or equal, kamu menghala ke sebelah kiri. So, bila jawapan kata tu X lagi besar daripada 2, so kamu buat macam ni. Buat bulat Bulat without the shade tu adalah kalau dia more than. Kalau dia more than or equal, kamu kena bulat penuh. Okay? So, kamu geraklah ke kanan macam tu. Buat anak panah macam tu. Okay. Kemudian, untuk X lagi besar daripada 5 sama juga. Buat bulat dan kamu buat juga garisan tu. Settle. Dah siap ke belum? Belum. Kita kena tengok di manakah dua garisan itu bertemu. Where does the two lines intersect? Dekat sini. Region sini yang dia bertemu kan. Dekat sini satu line je. So tak boleh nak ambil kat situ. Kita tengok kita region. Cari region dekat mana yang dua garisan itu bertemu. So macam mana kita nak tulis jawapan akhir dia? So what is the final answer? Final answer dia adalah X is more than 5. Dah siap? Boleh? One more example.
Mesti macam blur kan. Okay, tengok B Kamu ada x minus 3 is less than or equals to negative 6. And you have 3x minus 4 is less than or equals to 5. Macam biasa juga. Selesaikan this one first. And this one as well. Asing-asing lah. Okay. So, bila kamu selesaikan yang pertama ni, kamu akan dapat x less than or equal to negative 6 tambah 3 kan. Sebab kamu tambah 3 both sides. And you will get x is less than or equals to berapa ya? Macam kamu kira kan? Asyik cikgu je yang kira kan? Negatif 6 tambah 3 berapa kelas? Siapa-siapa je cakap. Negatif 3. Negatif 3. Negatif 3. Alright, terima kasih. Negatif 3. Okay. Then you do the same thing for the next inequalities. Kamu akan dapat dekat sini 3x lebih kurang atau sama dengan negatif 4 ni kita tambahkan 4 kat dua-dua belah kan. Macam tu. So kamu akan dapat 5 tambah 4. Kemudian 3x lebih kurang atau sama dengan 9. Dan bila kamu selesaikan, kamu akan dapat x lagi kecil atau sama dengan 3. Sebab 9 bahagi 3 kan. Okay. Dan kamu buat benda yang sama juga. Buat garis nombor. Buruknya. Buat garisan sikit. Sorry ya. Okay. So buat garis nombor. Dan kamu labelkan dia punya nombor. Kamu ada kat situ negatif 3 kat sini. Hati-hati nak tengok nombor pun kena hati-hati. Kamu kena tahu mana lagi kecil, mana lagi besar. Since this one is a negative number, so of course the negative number will be on the left. And the next one you put 3 here. Like this. Okay. Kemudian buat benda yang sama juga. Okay. Kalau untuk A tadi, dia more than. So bila more than, kamu bergerak ke kanan. So kalau less than ni, kamu gerak ke mana? Ke atas? Ke bawah? Bergerak ke kiri. So kamu gerak ke kiri macam tu. Okay. And then you do the same thing for the 3. The 3 also x is less than or equal to 3. So, buat bulat penuh dan kamu tarik ke belakang. Macam tu. Kemudian kamu tengoklah dekat mana dia punya dua garisan itu bertemu. So, kamu highlight lah. Highlight boleh, kamu pakai pensil boleh, kamu buat garisan macam tu. Okay. So, apakah jawapan akhir dia? Jawapan akhir dia adalah x lagi kecil atau sama dengan negatif 3. Faham tak kelas? Boleh ke tu? Boleh cikgu. Okay. Boleh cikgu. Alright. Okay. So next adalah converse property. So kalau untuk converse property ni kita senang saja. Kita hanya tukarkan position dan tukarkan dia punya inequality. Sebagai contoh. Kalau soalan kata 5 lagi kecil daripada 14, apakah dia punya converse kepada inequality ni? Dia adalah 14 lagi besar daripada 5. Macam tu sahaja ya. Tak payah pening-pening. Macam tu je. Kalau untuk B pula sama juga. Kalau 8 lagi besar daripada negatif 8, so negatif 8 lagi kecil lah daripada 8. Macam tu sahaja kelas. Dan begitu juga untuk C. Kalau negatif 23 lagi besar daripada negatif 32. So, negatif 32 lagi kecil lah daripada negatif 23. Boleh? Converse property boleh? Boleh. Alright. Bagus. Bagus. Very good. Itu coba dengar. Okay, itu sahaja untuk chapter 7. Okay, so tolong fokuskan kepada berapa benda tu? 1, 2, 3, ada 4 benda lah. First kali dia punya basic inequality. Yang kedua, solving linear inequality. Kemudian solving simultaneous linear inequalities. Dan yang terakhir adalah converse property. Okay, ada 4 benda ya untuk chapter 7. So next, mari kita pergi kepada chapter 8. Lines and angle. Mesti kamu risau kan? Kamu takut alamak mesti kena pakai kompas. Mesti kena pakai protractor. Jangan risau. Cikgu tak masukkan soalan tu. Jenuh cikgu nak semak nanti. Okay. Untuk chapter 8. Tolong fokus kepada jenis-jenis sudut.
Cikgu explain satu-satu ya. Yang pertama adalah the angle on the straight line. Mana-mana sudut yang berada pada garis lurus jumlahnya adalah 180 ya. Okey, kena tahu Kemudian reflex angle adalah angle yang dekat belakang ni. Yang mana nilai dia di antara nilai dia di antara 180 ke 360 kot kalau untuk ni. Dan kalau untuk ini, the angle of one whole turn ataupun the angle at a point, jumlah dia adalah 360. Maknanya kalau kamu pusing habis, sampai tu, jumlah dia 360. Satu cycle 360. Okay. 3 benda ni, sangat penting. Juga tiga benda ni sangat penting. Bila cakap macam tu, faham-faham lah. Complementary angle adalah bila kamu tambahkan kedua-dua sudut, jumlahnya adalah 90 darjah. Right angle. Supplementary angle, tambah dua sudut, jumlahnya adalah 180 darjah. Conjugate angle, tambah dua sudut, jumlahnya adalah 360. Tolong study balik. Tak payah study pun, tengok and hafal je. Complementary 90, supplementary 180, conjugate 360. Okay? Contoh. Kalau soalan bagi satu masalah macam ni kan, it is given that P and Q are supplementary angle. Supplementary angle. Lepas tu dia bagi lagi difference between P and Q. So, bila dia bagi dua maklumat, so kamu tahulah kamu kena buat dua persamaan. Dia ada dua je persamaan. Okay. Tadi supplementary apa? Bila ditambah dia jadi 180. Bila dia ditambah, dia jadi 180. Pandai. Thank you, Putri. So, kamu ada dua je angle. Ada P dengan Q. So, bila ditambah, maknanya, bila ditambah P tambah Q akan jadi 180. Okay. Next, dibagi kat situ, if the difference adalah hasil tolak between P and Q. Buatlah macam ni, P tolak Q. Sama juga dengan 52. So, secara tidak langsung kamu telah membentuk dua persamaan serentak. So, apa kau buat? Label 1, label 2. Okay, dalam persamaan serentak, ulang kaji balik chapter 6. Ada dua juga. Ada dua solution kan. Yang pertama kamu gunakan elimination. Lagi satu kamu gunakan substitution. Mana yang senang Dua-dua susah. Okay. So, cikgu nak guna elimination. So, bila cikgu nak gunakan elimination ni adalah kita nak eliminate atau kita nak hapuskan satu variable. So, kita carilah mana variable yang dia punya nombor dekat depan tu sama. So, cikgu nak pilih nak hapuskan Q. So, ini cikgu punya variable yang cikgu pilih. Cikgu nak hancurkan, cikgu nak hapuskan. Cikgu kena tengok apa? Cikgu kena tengok dia punya simbol dekat depan. Kalau lain simbol, tambah ke tolak? Siapa ingat lagi? Tambah. Tolak. Tolak. Siapa kata tolak? Sarah kata tolak. Siapa kata tambah? Ingat dia punya rumus dekat sini Kamu anggaplah tambah tu lelaki. Kamu anggaplah tolak tu perempuan. Kalau lelaki berjumpa dengan perempuan, boleh kahwin tak? Boleh kahwin tak? Ke tak boleh kahwin lelaki perempuan? Boleh. So, bila boleh kahwin, so tambahlah. Maknanya mereka disatukan. So, bolehlah kahwin. Tetapi, jika mereka sama jantina, contoh, kalau tambah-tambah ataupun tolak-tolak, boleh kahwin ke? Kalau kat Malaysia tak boleh lah kan. So, bila tak boleh kahwin, tolak. Tak boleh kahwin, tolak. So, untuk contoh yang ini, simbol untuk Q tambah. Simbol untuk yang Q dekat bawah ni tolak. So, bila dia berlainan jantina, bolehlah kahwin. So, bila kita boleh kahwin, kita tambahkan dia. Okay.
So, bila kita tambahkan dia, jangan tambah sesuka hati. Kamu tambahlah ikut dia punya, cikgu dah susun dah tu, ikut saja dia punya tempat tu. Kamu tambahkan macam tu saja. So, P tambah P kamu akan dapat 2P. Q tambah negatif dia dah hapus lah. Dah hapus dah ni. Tak payah tulis buat apa. Dia dah hilang dah. Dan sama juga dengan 2, 3, 2 kan. Then if you want to find the value of P, just take your calculator. 2, 3, 2. Bahagikan juga dengan 2. Kamu akan dapat jawapan dia. P is equals to 116 darjah. Betul Sarah. Okay. So, dah dapat P, bolehlah cari Q. Cikgu tinggalkan kamu kat sini. Macam mana nak cari Q? Cikgu tinggalkan dekat kamu untuk cuba. Boleh ya? Boleh cikgu sambung? Boleh. Alright. Kita masih lagi berada pada types of angle Okay, kalau kamu ada angle yang berkaitan dengan dua garisan yang bertemu, intersect. Macam ni So, angle yang vertically opposite. Vertical yang menegak. Maknanya sudut yang berhadapan dengan dia macam tu, sama. Okay, sudut yang berhadapan, sama nilai dia. Okay. Kemudian, adjacent angle. Adjacent ni maksudnya apa? Adjacent ni maksudnya bersebelahan. Okay, so kalau ini C, sebelah dia D lah. So that's why C tambah D ataupun D tambah C 180. Kenapa 180? Sebab dia berada pada garisan lurus. Okay. So tengok benda ni juga ulang kaji benda ni. Dan satu lagi, ini yang paling penting lah, angle related to parallel lines dan juga transversals. Okay. Parallel line yang mana ada arrow tu. Yang mana ada garisan, lepas tu ada apa tu? Anak panah. Garisan, anak panah. So, dua ni kita panggil sebagai parallel. Garisan selari. Okay, lepas tu kalau kamu ada satu garisan yang tiba-tiba muncul dekat sini, macam tu. So, garisan ini kita panggil dia sebagai transversal. Okay. So, kehadiran line transversal ni pun bukan saja-saja Kehadiran garisan ini telah mewujudkan 3 ciri-ciri penting, iaitu corresponding angle, alternate angle dan interior angle. So, untuk corresponding kamu ingat dia selang satu. Kalau satu sini, selang ni satu, ni selang. Ni selang dia. So, dia adalah nilai yang sama. Okay, contoh kalau sini, let's say 70. Yang selang dia pun 70. So, dia telah apply corresponding angle. Alternate angle pula adalah apa? Alternate angle ni cikgu senang nak ingat lah. Kalau kamu ada garisan yang selari, kamu tengok huruf Z. Zigzag. 1, 2, 3. So, bila ada garisan yang selari macam tu, satu atas ni adalah bersamaan dengan satu dekat bawah ni. Zigzag. So, if this one is 70, this one is also 70. Okay, what a beauty of mathematics kat situ. Dan lagi satu adalah interior angle. Interior angle kamu refer kepada region yang mana? Region yang 1, 2, 3. Dalam. Sudut dalam. So, kalau interior angle, satu angle kat bawah, satu angle dekat atas, jumlahnya adalah 180. So, kalau sini 70, so sini berapa? Dapatlah 110. Okay, itu serba sedikit tentang apa tu? 3 benda ni. So, kena tahu bukan setakat kena tahu juga nak apply dekat soalan. Macam mana contoh soalannya? Lebih kurang macam ni lah. Kamu ada PQR, and then kamu ada UTS, adalah garis lurus yang selari. Kemudian find the values of X and Y. So, kalau kita nak cari X kan, apa tu kan cikgu cakap tadi. Okay, cikgu highlightkan sikit dia punya tu. 1, 2, 3. So, dia adalah ciri yang kedua iaitu alternate angle. So, bila alternate angle,
Satu dekat sini sama dekat angle dekat bawah. Ini pun X juga. Okay. So macam mana nak cari X? Tiba-tiba ada angle dekat luar tu. So kita gunalah kita punya knowledge dalam angle on a straight line. So angle on a straight line adalah jumlah dia adalah berapa? Jumlah dia adalah 180 garis lurus. So how to find the value of X? Kamu tolak sahaja. 180 kamu tolakkan je dengan 135, kamu dapat terus jawapan dia 45. 45. Amazing, right? Okay. And then dia nak cari Y kan. So ada banyak cara sebenarnya. Okay. Alright. Kamu nampak dekat sini. Cikgu highlight sekali lagi. Cikgu highlight dia punya huruf Z sebab kita nak cari Z ni. Alternate angle. Nampak tu cikgu dah highlight Z tu kan. So angle 42 ni sama dekat atas ni 42 juga. Okay, so boleh tak kamu guess how to find the value of Y? Cikgu tinggalkan untuk kamu. Okay, cikgu might tinggalkan untuk kamu tengok balik. Takkan cikgu nak ajar semua kan? Takkan cikgu nak swap semua. Kamu kena pandai berdikari. Okay, itu sahaja untuk chapter 7 dengan chapter 8. Okay, balik ni tolong ulang kaji. Baik, kita nak pergi kepada rules dan juga tips untuk topical test, Okay, seperti yang sebelum-sebelum ini, kita ada 3 section untuk kita punya topical test. Section A, B and C. Section A dan B akan kamu jawab melalui liveworksheets.com. Kamu ingat lagi tak kamu jawab apa dekat live worksheet ni? Kamu jawab kamu punya Olimpiad kemahiran asas tinggi matematik. Kemahiran asas matematik. Betul tak? Kamu gunakan live worksheet kan? So, cikgu harap kamu tak ada masalah sebab kamu dah ada pengalaman menjawab menggunakan live worksheet. Okay? Dan untuk section C, kamu kena jawab manually dalam kertas ataupun dalam kertas lah. Buku ke kertas ke, dan kamu kena scan bagi kepada guru subjek masing-masing. Sebab section C ni memerlukan kamu untuk menulis ataupun menunjukkan jalan kerja. Alright. Section A ada 5 soalan multiple choice question. Maknanya nanti dalam live worksheet tu kamu pilih je soalan jawapan mana yang betul, kamu tekan je. Nanti akan ada nanti kamu tengok. Okay. Section B pula adalah 5 objective question. Objective question ni bukan bermaksud ABC Dia bermaksud yang mix and match, true or false dan sebagainya. Ini contribute 10 markah. Yang tadi 5 markah. Dan section C adalah subjective question yang mana memerlukan kamu untuk menunjukkan jalan kerja 15 markah. Okay. So kalau kamu buat live worksheet saja, kamu fikir kan, saya nak buat live worksheet je lah, tak nak buat PDF tu, kamu sebenarnya rugilah. Sebab PDF punya section C tu menyumbang banyak markah. Okay. Untuk live worksheet, tengok tips yang pertama, gunakan simbol yang betul. Cikgu harap kamu tengok balik kamu punya keypad ataupun dekat phone tu, dekat mana simbol yang less than, more than tu So kena tahulah less than apa, more than apa. Jangan risau, kamu takkan jumpa yang macam ni. Kamu hanya jumpa 2 ni sahaja. Okay. Kemudian, tidak perlu letak spacing. Faham tak? Tak perlu letak space, tak perlu letak ruang. Contoh, kalau kamu nak buat jawapan kamu, let's say the answer is X is more than 4. Bila kamu nak type jawapan dalam live worksheet tu, kamu tak payah buat X, lepas tu kamu tekan space. Kamu tekan more, kamu tekan space, kamu tekan 4. Tak perlu Hanya terus buat X more than 4 without spacing. Sebab bila kamu tekan space, takut sistem tak baca. Sebab jawapan dah disediakan. So bila kamu buat space ni, dia tak detect. So bila dia tak detect, dia akan mark itu sebagai salah. Dan cikgu tak nak buat kerja 2 kali, faham tak? Kamu buat kerja kamu
Mudahkan cikgu, cikgu akan mudahkan kamu. Faham No need to put spacing in between the answers tu. Just directly buat macam tu saja. Kalau kalau jawapan dia 9 lagi besar daripada 4, tak payah buat 9 space besar space 4. Jangan buat please. Susah nanti. Tak payah spacing. Right? Yang ketiga, gunakan slash. Slash tengok balik dekat keypad kamu tu. Ni, slash ni untuk betul dan X kecil. Huruf X kecil. Jangan buat huruf X besar. Faham Benda ni sangat sensitif. X kecil. Slash untuk betul. Slash kan dipanggilkan. Slash palang tu untuk betul. Dan X kecil untuk jawapan yang salah. Jelas tak? Ada soalan ini? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Jangan cakap cikgu tak beritahu Cikgu beritahu ni. Jelas cikgu. Alright. Itu saja. Okay. Sekejap. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Cikgu dah habis cikgu punya presentation. Any question from you all? Dah study dah? Tadi sikit-sikit. Study sikit-sikit. Okay. Kerja soalan-soalan yang cikgu tinggalkan dalam slide, nanti cikgu akan bagi slide tu. So, buat sendiri. Okay, kalau tak faham boleh tanya cikgu ataupun cikgu Afendi, cikgu Atira. Okay, so kalau tak ada apa-apa, cikgu tak nak ambil masa lama sangat. Kamu pun mungkin ada banyak masalah lain kan. Cikgu pun faham. So, kalau tak ada apa-apa tu, jap. Attendance macam mana ya? Tak apa, nanti attendance tu cikgu Afendi, cikgu Atira ataupun cikgu sendiri akan settlekan lah. Okay. Last kali, ada soalan tak? Last. Any question? Tak ada. Tak ada Okay. So cikgu ucapkan semoga selamat maju jaya. Buat yang terbaik untuk topikal ni. Tak adalah banyak sangat tapi adalah dia punya percentage untuk kamu punya PNG. So jangan ambil mudah lah benda ni Okay. So kalau tak ada masalah, cikgu ucapkan terima kasih. Terima kasih cikgu Afendi, terima kasih cikgu Tira. Kita akan berjumpa di lain sesi. Okay, thank you kelas. Boleh leave sekarang. Bye bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you cikgu. Sama. Assalamualaikum.